kita nak makan ni besar mana? Yang tak siang ni. Yang tak siang. Kalau siang tak apa, takut kita tak siang. Tengok dua jari. Tapi kalau dua jari, kalau kita tengok dua jari ke bawah, memang kebanyakan yang kecil dua jari ke bawah yang tak siang. Yang besar pun kita pun tak lagi nak makan. Dua jari ke atas kita pun tak larat lah kita nak makan. Dua jari. Kalau kita dengan isi perut dia, Allah, tak kot, kita tak makan tu. Jadi nak kata kecil tu yang dimaafkan tu dua jari ke bawah. Dua jari ke bawah. Okay. Maka manakala dimaaf daripada ini, kan dah sebut tadi dimaaf, maka terlebih aula kalau dua jari pun maaf, lebih-lebih lagi dimaaf daripada yang kurang daripada dua jari. Kurang dua jari, lagilah dimaaf. Yang fokus dekat sini, bukan dekat udang, bukan dekat belalang, fokus dekat sini kat ikan. Kan? Ke ikan. Jadi dia bagi contoh seperti ikan kedera. Apa ikan kedera? Ikan kedera. Saya tahu. Ke bunyi salah? Kedera. Buatlah bunyi macam mana pun. Kerana kita sebut ikan kedera ni spesies macam ikan belanak. Ikan belanak tu. Ikan belanak. Saya tu tak tahu juga. Tengok tanya akhir sekali, payah Google lah. Rupanya ikan kedera ni ikan belanak. Google je lah. Kan ada Syekh Google sekarang. Syekh serba tahu. Tanya dia, bak agama tahu. Bak dunia tahu. Syekh Al-Google. Tanya Syekh Google. Syekh Google cakap ikan belanak kedera ni. Maknanya kedera kecil. Yang penting kecil. Dan tamban. Tamban nak kata dia duk makan sedap makan ikan kering tu. Maknanya kali ikan kering tu tak sama ada dia. Biasa ikan taman pun kita siang kan. Ikan pelaling tu, yang ikan kemur kecil tu, pelaling tu kan, dua jari tak? Besar lagi. Jangan buat hal kalau besar lagi. Kalau kecil tak apa, dua jari. Besar lagi kan? Rasa macam besar lagi. Dia 3 jari kot kan. Okey. Ikan tamban, dia sebut ikan tamban. Jadi kalau ikan tamban sebenarnya tak siang pun tak apa. Ikan selah kuning kesiap, tak siang pun tak apa. Tengoklah, ukurlah 2 jari ke bawah. Tapi kita siang juga, tak apa. Tapi kalau orang buat ikan masin, kan dia buat ikan masin kan. Okey, tamban. Dan yang bila disebut buat gulai ke buat apa tadi, itu contoh. Buatlah masakan apa pun, termasuklah buat masin ada. Dan anak puyuh dan sepat. Sepat pun kecil. Tetapi kurang elok rasanya dengan sebat tahiknya. Nak makan boleh tapi kurang elok lah. Tapi dia sudah boleh makan, tak siang makan. Sekali dengan darah, sekali dengan tahik-tahik dia. Yang kita biasa ikan bilis. Kan, ikan bilis. Itu pun sekali ikan bilis pun semua dah siap kopek dah. Senang. Dulu payah juga, sekarang dah ada, dah jual siap kopek dah. Jadi sebaiknya jangan makan lah, walaupun dimaaf. Makan tahi, ini darah ni. Habis kalau makan ikan bilis, kita jenis suka makan ikan bilis, makan dalam satu. Kalau ikut tahi itu banyak tu, kalau kumpul-kumpul tahi. Ya, jadi banyak lah. Selek-eloknya elakkan lah. Cuma kalau dia kata halal ke haram, kena kata halal lah, boleh dimaafkan. Walaupun tak siang. Ni cerita tak siang. Dan kata qil, ada pendapat lain kata lagi, banyak kata qil. Darah ikan itu suci. Dia bukan najis yang dimaaf, suci. Kerana bahawasanya apabila kering ia, bila tak tahulah, cuba try ambil ikan tadi, darah ikan ni, ambil darah ikan, kemudian biar lama-lama, dia kata kat sini, bersalahan segala darah yang lain. Kalau darah yang bukan ikan, maka bahawasanya ia hitam. Betul lah? Tak tahu, tak pernah try. Maknanya dia kata darah ikan ni jenis darah yang lain. Darah ikan ni, dia kata maka tak najis. Maka bahawasanya dan inilah kaul luas bagi kita. Oleh ada pendapat ni, maka luahlah kalau dah termakan dulu, legalah ada khilaf. Sebab apa? Darah ikan tu
Bukan najis dimaaf, kira suci terus. Yang tadi najis, yang kata boleh makan tadi darah ikan kecil najis tapi dimaaf. Najis yang dimaaf untuk makan. Najis kena ngaku najis tapi boleh makan. Yang ini suci terus pendapatnya. Maknanya bukan dimaaf lah, memang suci terus. Maka ambillah pendapat ni jika perkara yang telah lepas-lepas duk makan kan. Kadang ikan kembung ke apa kan dia buat, dia tengok kita makan dia Allah tak sayang dia punya tu. Atau ikan kering yang kita makan. Tapi ikan kering ada cerita kat bawah, kita cerita dulu. Ikan kering kat bawah. Satu lagi masalah macam ni dengan sotong pasi atau dakwah sotong hitam. Ada kan makanan dekat jenis makanan mesti kena pakai pasi ataupun dakwah sotong. Kalau tidak tak jadi jenis makanan. Kat mana? Johor. Tu tanya orang Johor. Jadi kalau makanan tu jenis pakai dakwat tu, hati-hatilah. Sebab mengikut mazhab Hanafi contohnya, memang haram dah makan tu, tak boleh. Malah sotong tu pun masalah dah pada mazhab lain. Lebih-lebih lagi dakwat dia. Sebab dia kiaskan dengan habitat sotong tu. Habitat sotong tu sama seperti habitat tikus. Cuma tikus ni dia duduk dekat darat. Dan apa habitat dia? Dia makan, dia duduk kat tempat kotor-kotor. Dia tak kena makan kotor-kotor. Di laut sotong ni dia makan semua. Kotor-kotor semua dia makan dalam laut. Dia seumpama sebenarnya tikus-tikus ni adalah sotong ni adalah tikus laut. Maka mengikut mazhab mereka lah, tak boleh makan. Kalau dia tak boleh makan, dia punya dakwat memang tak boleh lah. Mazhab Syafi'i boleh makan sotong. Okey, harus. Sebab dikiaskan dengan ikan haiwan laut, maka bolehlah makan. Ikan tu haiwan laut, maka bolehlah makan yang jenis laut macam tu juga, iaitu sotong. Jadi soalannya dia punya dalam tu sama lah juga. Kita sebut cerita sotong tadi kan, boleh makan udang. Sama juga sotong boleh makan mazhab Syafi'i. Tapi macam mana barang dalam dia? Adakah boleh makan ke tidak? Sama lah juga, ada khilaf ulama'. Kalau saya cek fatwa dekat dalam Malaysia ni sendiri, ada khilaf mana? Terengganu najis, haram dimakan. Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan halal. Kat situ pun ada khilaf dalam ni. Kenapa boleh ada khilaf tadi? Kalau kita tengok kitab-kitab lama semua haram lah. Tak boleh makan yang hitam, dakwah hitam. Sebab apa? Sebab nak tentukan dia tu apa. Setengah pendapat kata dia adalah najis. Najis sotong. Bila sebut najis sotong, sama juga lah. Sotong besar. Kalau sotong kecil-kecil itu, maaf, sama lah juga cerita tadi. Macam ikan tadi. Sotong yang besar-besar ni ke bawah. Tapi sotong yang besar-besar sikit, macam ni ke, besar ni ke, besar lagi ke, sotong. Maka dakwat dia tu asal dia, apa tujuan dakwat tu? Macam orang dulu-dulu kata dia adalah najis, macam air kencing itulah. Maka dia adalah najis, tak boleh makan. Tapi ada yang lain kata itu bukan. Itu apa dia panggil? Sistem pertahanan dia. Defense mechanism. Sistem pertahanan. Kalau ikan-ikan datang nak makan dia tu, takut, dia pun kuat keluar, terkejut, keluar hitam. Maka dia bukan najis. Dia adalah cecair untuk mempertahankan diri dia. Maka tak najis lah. Yang najis bila dia air kencing atau tai. Tapi ada yang kata tak, dia tai. Dia tai. Jadi macam mana tu? Kat situ lah jadi khilaf. Yang ni kata begitu ini. Yang kata walaupun dia bukan najis, dia bukan tai, tapi dia tetap cecair dalaman. Cecair dalaman pun najis juga. Dia kata gitu pula. Bahar. Sebab tu jadi khilaf. Kita kalau dalam makan ni, kita ambil apa? Kita ambil boleh makan tak? Dalam makan. Cuma macam tu nak beritahu lah. Kalau kita dalam kitab ni, dalam kitab Furu' Masail, kitab Syekh Daud Fadhani, tapi jarang baca kitab fiqh. Furu' Masail, ada 2 jilid. Furu' tu cabang, Masail tu masalah. Memang dia cerita cabang aja. Sebab dalam kitab-kitab dia yang beratus, semua cerita yang bukan cabang. Yang ni cerita cabang. Kalau khatam kitab fiqh 3 kali,
baru boleh belajar huruf masail. Maksud khatam kitab fiqh nipis, khatam kitab fiqh sederhana, khatam kitab fiqh tebal. Macam tebal tu macam Sabilal Muhtadin, macam Matla'il Badrain. Khatam tu baru boleh huruf masail. Kalau najih pun tak ada beza lagi, tak ada. Sebab dia furuk, ada cabang. Dalam tu mengatakan tak boleh makan dawa hitam. Kecuali tadilah, kecuali sotong yang besar ada 2 jari ke bawah, maka maaf, macam mana ikan macam udang tadi. Tapi kalau yang besar 3, 4, 5 jari sotong, tak boleh makan yang hitam dia tu. Macam mana pun ada khilaf lah, ada khilaf ulama. Tapi kalau kajian sekarang ni rasa dia bukan air kencing dia kan. Pun tak tahu lah. Tak tengok National Geographic. Dia kata itulah defense mechanism, sistem pertahanan dia. Bila sistem pertahanan, bila takut dia keluarkan. Dia kata bila takut dia kencing. Kalau orang takut tak kencing terberak. Jadi najis okey sekali. Itulah. Ada khilaf lah kat situ. Selok jangan makan lah. Tapi saya pernah dapat orang suruh order lah. Orang kata ustaz order ni sedap. Dia panggil spaghetti, tak ingat. Tapi dia memang tu spaghetti dawat sotong macam tu lah, kat Johor. Tak ingat dia ada nama dia, pasi macam tu lah, spaghetti. Dia buat daripada apa ni kata? Apa benda ni, pelik nama. Dia buat daripada sotong yang hitam tu. Dia buat sedap. Order lah. Mahal, RM30. Spaghetti benda tau, RM30. Sedap. Ni dia makan. Wah. Kita tengok, okey, sila. Kita makan dulu pun kadang-kadang kuah tu dihitam sikit kan. Mak-mak kita buat masa nak buat sotong, tapi kecil-kecil lah. Yang masuk sotong ke celah ni dulu, simpan dulu. Last sekali baru makan. Susah kan dulu. Kat sini tak apa, dekat dengan pantai. Tak apalah, mak ayah dia semua ayahnya nelayan. Senang. Kita dulu tak adalah. Hai, masuk sini. Habis makan. Teringatlah dulu balik. Allah, hai. Okey. Sambung lagi. Masalah. Nak cerita masalah. Adakah suci dibasuh akan ikan atau daging yang digaram? Ini orang kita memang suka makan. Mari kita tengok. Daging apa dia panggil? Daging kering, daging perap, daging marinate. Yang dikeringkan, bukan marinate. Dia marinate dulu lah. Lepas tu dia keringkan, lepas tu makan nantilah. Dia macam bau masam-masam sikit. Tu daging. Yang mana kalau dia basuh dulu baru dia bubuh dia punya rempah tadi. Macam tu juga ikan. Ikan yang dia siang, lepas tu dia masinkan, apa semua keringkan, tak ada masalah, tolak tepi, itu memang okey. Ni kita tak buang perut. Kalau daging tadi tak basuh darah. Okey. Tak basuh, lepas bila tak basuh, lepas tu dia bubuh garam. Poin besar kat sini adalah garam. Tu. Okey. Maka kata kebanyakan ulama dengan tiada suci. Tak boleh. Kerana bercampur dagingnya dengan segala najis darahnya. Maksudnya daging tu telah masuk najis, darah najis masuk kot daging. Daging ataupun isi ikan tadi. Tak suci. Kerana digaram tadi. Darahnya dan tahinya dengan wasitah perantaraan garam. Garam ni satu medium. Untuk bawa najis tahi tadi ataupun untuk bawa darah tadi masuk ke dalam isi. Wasitah, dia sebagai medium. Melainkan hilang rasa garam padanya, barulah suci ia dan harus dimakan. Kecuali kalau basuh kemudian tak masin dah. Ikan kering, ikan masin. Bila kita basuh, dia masin juga, mana boleh dia kan? Jika basuh hilang masin, maka boleh makan. Ni cerita apa ni? Ingat balik. Cerita ikan tak siang, ada darah, ada tahi dalam tu, kemudian digaramkan. Ya, bila dan besarnya lebih 2 jari lah. Bawah ni ada khilaf lagi dia sebut ni, banyak khilaf. Jika bubuh garam
dekat ikan atau tadi yang tidak dibasuh atau tidak disiang, garam tadi bila lama-lama sikit, lama beberapa hari dia dah kering sebagainya, isi itu akan masin, kan? Isi itu akan masin lah. Ataupun kalau daging tadi akan masin, kalau ikan, isi ikan tu akan masin. Soalannya, maknanya mudah kata garam tadi yang masin tadi dia masuk je dalam daging, dalam isi ikan, dia masuk tak ada masalah. Masalahnya adalah dia tak siang, maka kenalah garam tu kenalah darah. Kalau garam tu kena darah dan garam tu masuk, seolah-olah darah tadi dia ada kat garam. Garam tu hancur, masuk dalam isi. Jadi darah tu masuk dalam isi. Sebab tak boleh makan. Kalau tak ada garam, boleh makan. Contohnya, macam mana? Dia jemur ikan tu tanpa bau garam. Tak siang, mesti tak siang, ataupun daging yang tak basuh, ada darah-darah. Dia buat daging, dia tak bau garam, dia jemur gitu aja. Katalah boleh, dia main berulat lah, katalah boleh, ada teknologi ke apa. Kemudian kering, dah kering tak basuh pun daging tadi dengan darah-darah. Ataupun ikan tadi tak bau garam pun, dia bubuh lah dalam vacuum ke apa ke benda, okey. Lepas tu kering, lepas tu kita makan. Sebelum makan kita basuh, boleh? Sebab darah tadi, najis tadi tak masuk dalam isi ikan. Sebab dia nak masuk ke mana? Dia tak ada wasitah, dia tak ada medium, tak ada perantara nak masuk. Macam tu juga darah yang ada dekat daging, dia tak boleh masuk, dia ada kat situ. Bila kita basuh, cuci ya. Tapi bila ada garam, garam tu akan masuk dalam isi. Maknanya garam tu pula kena darah. Maknanya darah ikut sekali. Itu masalah dia kat sini. Masalah dia dekat garam. Jadi biasanya orang nak simpan lama, dia mesti kena ada garam. Kalau tidak, macam boleh tahan, berulat. Jadi bila buah garam, tak siang, problem. Ataupun siang tak basuh. Siang ikan tapi tak basuh. Dia kata kalau basuh ikan, nanti ikan jadi busuk ke, tak best ke apa ke, dia buah garam. Sama juga, tak boleh. Sebab ada orang Cina buat. Dia cerita, dia kata kenapa dia punya sedap. Kenapa dia punya sedap. Kita tengok memang siang. Memang dia siang. Rupanya dia siang, dia tak basuh. Cuma dia buang isi perut dengan insang-insang semua je. Sebab dia terus bubuh garam. Lepas tu kita makan sedap daripada yang Melayu buat. Sebab kalau bubuh dia jadi hancur, air tu masuk, adalah dia punya petua-petua. Maka sebenarnya tak boleh juga. Kecuali yang khilaf tadi, 2 jari ke bawah. Settle. Tu ada khilaf kan, 2 jari ke bawah. Yang ni 2 jari ke atas. Ikan talang yang besar-besar. Tak boleh. Macam tu juga kita bakar ikan tak siang. Boleh makan? Boleh. Tak siang boleh. Sebab api bukan wasitah, medium untuk masukkan najis darah, taik-taik ke dalam isi, tidak. Tapi dengan syarat masa nak makan nanti buang. Buanglah najis itu, tak boleh makan najis. Ini pun sama cerita 2 jari ke atas. Macam tu juga macam ayam, kita katakan ayam sembelih dah putuslah kan, masuk dalam air panas menggelegak. Kata habislah dengan menggelegak kepanasan tadi, campur darah, campur tahi apa, sebab nak bagi dia lembut kan, masuk dalam air panas. Itulah kebanyakan orang buat pun. Jadi menyebabkan air menggelegak tadi akan masuk najis tadi dalam isi. Tak. Mazhab Syafi'i tak. Yang hanya masuk dia ada, mesti ada ataupun kalau ada yang lain-lain lah, gula ke apa. Tapi contohnya garam. Kalau kepanasan tak menyebabkan apa-apa, campak terus dalam air tu. Masuk campur waktu air menggelupur tu, lah kali ada yang mati kena tindih, ada yang mati lemah. Biar lah, tak ada masalah pun. Boleh ambil, bubuh dalam mesin tu, keluar-keluar, togel, cantik je keluar kan. Jadi 2-3 isu tu tak ada masalah pun. Masalah isu. Cuma dari segi bagus ke tak bagus? Tak bagus. Memang tak bagus. Tak sedap isi. Tak bagus dari sudut tak sedap. Isi tak sedap. Tapi dari segi halal, halal. Dari segi halal. Yang halal jangan cakap haram. Cuma tak sedap lah. Yalah dah macam tu, campur-campur macam tu. Yang sedap, biar dia menggelupur, semua darah dia keluar sampai tak bergerak. Oh, tu baru sedap lah tu. Kita makan kat kampung sedap. Ayam kampung sedap. Selain pada ayam tu ayam kampung, tak makan dedak originalnya. Selain daripada tu, dia makan cacing. Oh, mantap. Selain pada tu, dia pula mati sampai mati sungguh.
Bukan mati, lepas dah sembelih, dah sah dah, kasih rendam sama dia. Tak. Jadi sedap, dia sudah sedap. Dia sudah halal, jangan kata tak, semua halal. Halal, tak ada masalah. Sebab dia bukan medium untuk memasukkan najis tu. Kepanasan ke bukan. Jadi kalau kat mana-mana ambil ada besar-besar ikan kan, malah nak siang, bakar je siap-siap. Masa nak makan tu, buang macam tu. Habis buang dia punya. Macam tu juga dalam masalah ikan kering, takut lupa dia. Ikan besar, saya pernah tanya juga orang Cina buat. Dia buat dia ni dulu, kering apa semua dulu. Bila nak jual baru dia buang. Kita tengok, wah, siang lah. Siang. Dia mana tahu siang tak siang? Siang malam dia tak tahu. Dia siang lah tu. Sedangkan dah dia letak garam dulu baru dia siang. Tak boleh lah. Jadi kena hati-hati kat situ lah. Tapi yang kecil-kecil ni okey je. Ikan bekok macam mana? Bekok. Besar ni? Tak, macam ni? Tak, bila dah buka dia jadi besar. Tapi dia ikan tu besar mana? Besar ni tak? Tiga masalah lah. Hati-hati lah. Tu je lah. Sebab orang duk suka makan ikan bekok. Sebab dia tak masin sangat kan. Ikan bekok tu. Jadi kalau 3, hati-hati kat situ je. Macam mana pun ada khilaf ni. Sebab dia kata kat sini, apa yang kata last sekali tu kan, kata qil darah ikan itu suci. Suci terus. Maka ada khilaf. Dah termakan tu buat lupa je lah. Dah ada khilaf. Cuma sebaiknya elakkan. Itulah dia ada masalah-masalah. Contohnya makan najis ni jadi macam mana? Kenapa kata makan tu dia jadi macam ingatan masalah sikit, dari sudut ingatan kurang sikit, dari sudut kesihatan pun masalah sikit, macam itulah. Okey, dan tiada farak, tiada beza antara yang kecil ikan itu atau yang besar. Ikan kecil atau ikan besar tak ada beza, tetap tak boleh makan. Kata untuk sebut khilaf tadi. Ada khilaf kata kecil besar, buah garam tak boleh makan. Mana ikan bilis tak boleh? Dia kata tak ada. Tapi ada khilaf kat situ. Ada yang kata 2 jari. Kita ambil yang mutamat 2 jari ke bawah. Okay. Dan daripada Syekh Ibn Hajar akan bahawasanya tiada harus dimakan akan dia, kerana bahawasanya ia jadi najis ain, melainkan jika tiada rasa garam pada daging itu maka dia haruskan makan dia. Makna khilaf tadi tak ada yang kata tak boleh makan juga. Ibn Hajar kata tak boleh makan. Melainkan bila basuh tadi hilang masin tadi, tak masin langsung tawar, masa basuh baru boleh makan. Dah di apa benda tah macam dibasuh tu lah, dimakan juga. Maksud dia apa? Adik-beradik busuk-busuk adik-beradik, jahat-jahat adik-beradik pun tetap adik-beradik. Itulah. Carilah, lupa dah pepatah. Orang tua selalu sebut tu. Jangan gaduh dengan adik-beradik ni. Tu apa tu, dia jahat, tak reti, tak ada otak. Tu mak dia, ayah kata, sebusuk-busuk daging dikicah-kicah. Saya tak ingat dah hujung sambungnya, dimakan juga. Tu lebih kurang saya reka-reka lah sikit dia punya tu. Carilah balik dia punya apa dia punya sebenar. Jadi memang dimakan lah. Memang makan daging tu dah bau garam apa, basuh dia jadi, sebab dia kasar. Dia kasar-kasar. Jadi bila basuh, walau hilang rasa masin dah. Boleh hilang, dia kasar. Tapi kalau ikan tak boleh basuh gitu, hancur. Ini kata Ibn Hajar, kena basuh sehingga hilang rasa masin tu. Dan kata setengah ulama, suci dibasuh akan dia, dan jika kekal tinggal rasa garam padanya sekalipun, khilaf lagi, boleh juga makan, kata setengah ulama. Yang mutamat kita dah pegang tadi, 2 jari ke atas tak boleh makan kalau tak buang kan. 2 jari ke bawah boleh makan. 2 jari ke atas, kalau 2 jari ke bawah tak ada masalah. Semua masin tak masin semua boleh makan. 2 jari ke atas, jika buat masin kan tak boleh makan dah dalam keadaan tak siang. Kalau siang baru boleh makan. Itu muktamad. Ini yang khilaf-khilaf. Ya. Dibasuh hingga tinggal rasa, walaupun ada rasa garam, janji basuh. Kerana masin bekas garamnya suci dengan dibasuh. Kerana najis itu darah. Dia kata darah tu lekat dekat garam, bawa masuk dalam isi. Kita tak bagi contoh isi ikan lah, sebab tak logik lah, hancur. Kita letak dalam isi daging, lekat dalam isi daging. Darah tadi masuk ikut garam melalui perantara garam. Kemudian bila basuh, garam tu kekal, tapi darah tu hilang lah, dia kata. Betul juga dia kata tu. Maka darahnya sudah hilang dan tiada boleh disuciakan dia selama ada jirim tahinya. Kalau ada
darah tu, baru tak boleh. Sekarang darah ada ke tak? Mana ada dah. Kan darah kan dah tak ada. Dah campur garam, dah berbulan-bulan dah kering kan. Darah dah tak ada. Tapi kita tahu darah sebenarnya ada ikut garam. Bila basuh-basuh, tak adalah. Kan lain lah ada darah lagi, tak boleh lah makan, dia kata. Betul juga. Janji basuh. Kalau ada darah, tak boleh suci. Bersalahan garam. Maka suci ia tetap kena najis. Maka manakala beku dapat disucikan akan dia. Garam tu pun kalau basuh-basuh suci juga, dia kata. Dan qaul ini rahmat bagi kita, dan tersebut di dalam hadis ikhtilafu ummati itu rahmat. Itulah khilaf tadi lah, kata boleh makan juga, tak kira besar mana pun. Dan kata Syekh Nawawi Jawa Bantan, setengah kita kata Banteng, T-E-N, macam Bantan, di dalam kitabnya Nihayatul Zain, dan yang tiada suci dengan dibasuh akan dia yang lain daripada lapis yang di atas. Yang bawah-bawah tu ikan, ni masalah ikan. Adapun yang lapis di atas itu suci. Inilah jika disusun akan dia di dalam bejana. Bersalahan apabila digaram akan dia di dalam lubang tanah. Maka lubang tanah, ada orang gitu. Maka bahawasanya suci ia kerana segala keluar air kan. Danur itu masuk ia ke dalam bumi. Dia kata, yang kata Syekh Nawawi Bantan, kita ambil ikan, buat bor garam apa semua, letak kat bawah lapis kan, letak. Yang najis atas sekali tak kena apa. Dia kata gitu pula boleh makan. Bumi dalam tanah semua boleh makan, sebab dia akan menyerap ke bumi. Ada ke orang buat macam tu? Ada kot, sebab tu dia cerita. Dan demikian lagi kecil yang kita makan banyak sangat. Cuma yang kita nak amal lepas pada ni, janganlah, jagalah sikit. Makan 2 jari ke bawah, makanlah. Garam ke tak garam ke, makanlah. Siang ke tak siang ke, makanlah. 2 jari ke atas, tak siang jangan makan. Kalau digarangkan pun jangan makan 2 jari ke atas. Untuk menjaga-jaga. Habis bab tu dah. Dan demikian lagi apabila disembelih akan ikan. Ikan kena sembelih ke? Ni apa cerita ni, sembelih ikan? Ikan mana ada leher, mana ada 2 urat nak sembelih? Ikan sembelih kat mana? Takkan orang sini orang pantai, orang nelayan, takkan tahu sembelih ikan? Sembelih kat ni ikan? Ekor. Ikan besar, ikan kecil tak payah, ikan besar. Apa maksud sembelih? Nak matikan dia. Bila nak matikan dia, tak lambat mati. Ikan ni lambat mati, ikan besar ni. Jadi nak cepat, nak makan cepat ni, sembelihlah dia, sembelih dekat ekor. Dan tapi bukan wajib sembelih Kalau tak sembelih, kau tak boleh makan ikan sebab tak sembelih. Bukan maksud tu. Okey. Dan demikian lagi apabila disembelih akan ikan, tak kali hidupnya, ketika ikan tu hidup, sembelih untuk matikan dia lah. Dan dijadikan pasir. Pasir ni ikan jeruk, ikan marinate, ikan yang diperam. Okey. Maka bahawasanya suci, kerana sembelih itu menghilang ia akan darah, dia kata gitu. Potong ekor dia, darah akan keluar kat tu. Ikan besar ikan kecil tak keluar, besar keluar kat situ, lepas tu dia mati. Bila dia mati, boleh makan walaupun tak basuh, sebab masa sembelih tu dia hilangkan darah. Dia kata gitu Adapun apabila ditunggal akan dia dengan masing-masing ikan itu dengan tempatnya daripada yang lain, maka iaitu suci. Maknanya seekor-seekor dia sembelih, suci lah. Tapi kalau dia ada yang dia tak sembelih, menyebabkan, lepas tu dia marinate tadi, dia peram, jadi yang atas je lah yang suci, yang sebut tadi lah, yang atas je yang suci, yang bawah tak suci. Sebab air bisa tu, air danur, air tu dia akan menyerap ke bawah. Dia kata gitu. Tapi tak tahu ada tak orang buat macam tu lagi Setakat ni tak pernah nampak tak tahulah macam mana makanan orang dulu ni. Dia kata apabila ditunggalkan dia, maksudnya jangan nak buat ikan, nak marinate ikan, nak buat jeruk, jangan buat banyak-banyak, buat seekor-seekor. Caranya lagi macam mana? Potong ekor dia, lepas tu biar darah dia keluar, lepas tu marinate lah, walaupun tak siang, tak apa, sebab darah keluar kot tu, dia kata. Tapi jangan campur-campur. Kalau campur-campur tak boleh. Campur-campur yang sama ada campur-campur tak boleh. Sebab apa?
bila campur dengan yang tak sembelih, istilah dia panggil sembelih ikan tadi tu, menyebabkan ada yang najis, ada tak najis. Gitulah, tak tahulah macam mana. Memang kita risau dekat ni apa? Kailan ikan masin. Tu yang risau. Cuba kita buat kat rumah kailan ikan masin, tak jadi. Macam kat kedai. Maknanya ikan masin kita ada. Dia letak dalam masin ke atau dia letak dalam minyak? Dia apa? Dia marinate tu dalam minyak. Kita pergi hintai-hintai dia tak bagi orang tom yum. Dia kata kalau habis lah. Sebab kebanyakan majoriti kalau orang order mesti kali ikan masin, kali ikan masin, kali ikan masin. Dia dah tahu dah. Kalau dia pecah rahsia ni, lepas ni orang tak makan dah kat kedai. Sebab kalau buat kat rumah tak jadi, cerai buat tak jadi. Maknanya ikan masin dia tu special. Itu yang kita risau. Saya adalah juga. Dia buat, dia marinate pakai minyak. Tak ada masalah pakai apa. Masalahnya dekat itulah. Dia tentang kalau tak buang isi perut tu kan. Besar pula. Kalau kecil-kecil tak apa, kalau takut besar. Risau je makan ikan masin. Betul saya makan kailan biasa. Kali ikan masin. Macam order tom yum campur, kailan ikan masin. Tak biasa je. Lalu macam tu. Tak ada ikan masin. Sebab orang tanya tak mau tunjuk. Dia tak pecah rahsia dia. Tak boleh. Aduh, risau je kailan ikan masin ni. Dan tapi tak apalah, khilaf. Boleh makan juga. Kan dia khilaf tadi banyak sangat. Pakailah pendapat Tuan bab makan-makan ni kan. Makanlah. Tapi kita nak jaga ni. Penghafal Quran. Kan, jagalah sikit. Janganlah makan-makan lebih kurang. Lepas tu mata tu pun jagalah sikit. Janganlah tengok joget-joget. Tu cerita apa? Tak cerita lain. Dan ditanya oleh setengah daripada murid. Oh, ada ni nak cerita pengalaman dia. Dan ditanya oleh setengah daripada murid guru fakir di dalam majlis mengajar. Siapa ni? Tuan Muhammad Yasin bin Tuan Muhammad Taha. Dia cerita pengalaman dia tengah dia belajar dengan tuan guru dia. Dia tak sebut siapa. Patut ada orang tanya, kawan-kawan dia tanya. Dia buat topik. Tanya apa? Akan barang yang dikata akan dia oleh Syekh Nawawi tadi, Syekh Nawawi Banten tadi. Dia tanya, apa maksud dia? Daripada suci dibasuh akan lapis yang di atas jua. Maka jawab ia dengan katanya, tiada tahir pada aku. Pada aku najis juga. Dia jawab gitu. Syekh Nawawi Banten kata yang atas tu suci. Kalau nak makan basuh-basuh suci. Jadi apa maksud dia yang atas suci? Dia kata, tok guru yang karang kita ni, tok guru ni dia kata apa? Tok guru dia, orang tanya, apa maksud dia? Bagi aku najis juga. Tak kira atas bawah. Sebab tak siang kan? Dia. Dan ditanya orang pula kepadanya, ada orang tanya lagi daripada perkataan Syekh Nawawi itu akan bahawa saja tiada harus dimakan akan halwa nak nun ain nun alif ain. Kalau na itu jadi pelik bunyi nak nun ain nun alif ain nak bunyi sikit nak nak ni apa? Min yang min lah apa? Min botol min sikit baru sedap, bau min tu lah. Gosok gigi ada min. Okay, min tu. Itulah dia daun tu nak dia panggil. Ataupun apa dia panggil? Pudina tu panggil nak. Tapi dia kata halwa ni manisan. Maknanya daripada daun tadi campur jadi mana wangi-wangi jadi pedas-pedas macam tu lah. Dibuat kerana dibuat orang dia daripada arak. Orang kata buat daripada arak. Ada orang kata macam ni cerita dia. Ada orang kata makanan-makanan yang berangin ni dia buat daripada arak. Bila sebut arak, jangan kita ambil arak gok tu. Itu pun arak juga. Arak maksud sesuatu yang terhasil dia buat daripada tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, air dia, akhirnya terhasil yang memabukkan. Itu dia panggil arak. Bukan dia buat arak dia campur, tak. Contohnya macam tapai. Adalah kalau istilah nak pakai arak orang dulu, ada arak dalam tapai berapa persen? 4%. Tak berapa, 1% macam tu lah. Dalam air anggur ada arak 1% juga kot. Dia terhasil sendiri
yang terhasil sendiri kerana proses penapaian. Kan? Proses penapaian. Terhasil lah. Tapi niatnya nak buat tapai. Niat bukan nak buat arak. Maka boleh makan, maaf sikit, kadar yang sedikit. Setengah ulama kata 4% ke bawah. Banyak tu. Setengah ulama kata 1% ke bawah kadar alkohol atau istilah kata arak yang terhasil secara automatik. Bukan niat nak buat benda tu pun. Dia memang dia akan terhasil automatik. Ada benda tu. Arak tadi. Yang ini nak buat min tu dia tahu dah akan terhasil. Dan maka tak boleh. Dia kata tak boleh. Tapi dengar cerita aja. Yang halwa yang jadi gula-gula macam hack tu lah. Senang cerita. Gula-gula yang ni dengar cerita dia buat daripada arak ataupun dia sengaja biarkan sehingga keluar alkohol yang kita kata tadi, kemudian baru dia buat. Dah tahu dah, maka tak boleh kan. Tapi dengar cerita aja. Dengar cerita aja. Maka dijawab ia seperti jawab orang yang tersebut itu juga. Tetapi zahir daripada perkataan guru fakir itu harus dimakan akan dia kerana tiada yakin akan perkhabaran orang itu. Mana tahu orang cerita je. Dengar cerita tak boleh makan. Tak semestinya tak boleh. Hukum fiqahnya. Fiqahnya kena yakin barulah haram. Selagi tak yakin halal. Macam saya sebut sebelum ni lah. Selagi yakin dia haram, barulah dia haram. Selagi tak yakin sungguh-sungguh dia tu haram, dia tu halal. Sebab makanan asalnya haram sehingga datang dalil yang mengatakan makanan adalah asalnya halal hingga didatangkan dalil mengatakan haram. Ibadah adalah semua ibadah adalah haram sehingga datang dalil mengatakan halal boleh buat. Nampak beza? Ibadah umumnya haram buat ibadah. Okey, kecuali ada dalil yang mengatakan kena buat. Maka barulah waktu tu wajib buat. Contohnya sembahyang. Apa-apa ibadah asalnya adalah haram dulu hingga datang dalil menghalalkannya. Makan terbalik. Makan semua halal sehingga datang dalil mengatakan ianya haram. Sebab tu saya kata itu, sepatutnya kena ada cok haram ke cok halal. Kena ada cok haram lah. Sebab halal dengan haram mana banyak? Banyak halal kan. Secara umumnya halal semua sehingga datang dalil mengatakan haram. Baru dia haram. Macam saya selalu sebut, kita pergi kedai, kita tak kenal pun siapa. Nampak orang Melayu macam pakai tudung. Tengok lelaki tu macam muka ada janggut-janggut sikit, muka orang Islam. Kita makan, kita minta sup lembu, sup ayam, kita tanya tak dia sembelih atau tidak? Mana tahu? Tak sembelih. Tak tanya, halal. Asal makanan halal, kita tak pernah tanya pun. Asal makanan halal sehingga kan datang dalil, bukti yang mengatakan dia haram. Jadi sepatutnya kena ada cok haram lah. Sebab halal dengan haram, banyak halal, haram sikit aja. Ini buat cok halal. Kalau buat cok halal banyak nak cok, berjuta, bilion produk nak cok. Patut buat je cok haram, haram. Haram, senang. Yang lain, ini tak ada haram, halal. Ini kalau tak ada halal, tak ada cok halal, maknanya halal ke haram? Kan boleh? Yang ini tak ada cok halal lah, halal ke haram? Tu makan tom yum tu, tak ada tu. Makan tom yum. Makan sup daging tu, bihun sup, tak ada cok halal, halal ke haram? Tak berani nak cakap haram, halal. Ada cok pun halal, tak ada cok pun halal. Jadi apa function halal? Function halal, jika ada cok halal, tak ada cok haram, baru ada function. Tak ada. Kan bagi cok haram. Kau dah ambil cok haram? Kenapa? Kalau orang kafir kan, kau kena ambil cok haram, salah kau tak ambil cok haram. Oh betul, cok halal tak payah ambil. Logik tak? Gitulah. Jadi hearsay dengar cerita, tidak khabar angin, persepsi, tak boleh jadi hukum. Tu point dia. Hearsay, dengar khabar, dengar cerita, ada orang tu cakap, entah-entah, tak boleh jadi hukum dalam masalah fiqh. Dia kata apa? Tengok, dia sambung lagi. Seperti tiada yakin akan perkhabaran pada kain seralik. Kain seralik apa? Semua bahasa lama ni. Tak tahu juga. Ini orang Melayu ke duduk sini sebenarnya ni? Kain seralik ni, kain... sebaik. Siapa cakap ni? Pandai lah. Kain pelek. Ada tulis kat bawah? Ingatkan pandai. Ada tulis kat bawah? Kain berikan. Patut tak cakap, saya tak tengok, saya tak baca kitab Jawi, dia mana ada?
Mana ada tulis? Oh, ada orang tu. Baru nak cakap. Sebab ada orang Melayu seorang. Kali tak Melayu juga ni, nama je Melayu. Tak tahu bahasa Melayu. Atau dubat pun samalah, kain plekat jenis plekat tu lah. Maksud kain plekat, kain batik jenis tu lah. Tiada yakin akan perkhabaran kain seralik, kain plekat, kain batik dengan masyhur disapu, dengar cerita-cerita, hearsay dengar cerita, disapu dia dengan lemak babi. Maka iaitu harus dipakaikan dia. Bukan harus pakai kalau ada lemak babi. Tak, dengar cerita tak boleh jadi hukum. Kalau salah baca ni, tengok. Kalau ada lemak babi yang sapu, boleh pakai. Tengok, dia kata boleh pakai. Jangan salah faham. Hearsay tadi tu. Sebab kan kalau kita tengok, kalau kita beli kain plekat kan, sekarang bukan kain plekat, baju-baju semua pun dah ada dah. Dia macam berkilat tau. Kalau basuh-basuh, dah jadi macam tu. Dia nak naikkan warna tu, dia letak macam orang dulu lah. Dia celup dengan lemak. Orang sekarang letak, dia macam lilin. Dia bagi naik. Orang sekarang letak apa? Rasa lebih kurang macam tu kot. Dia letak, dia rendam dulu. Jadi kita tengok, wah beli. Basuh-basuh lah. Taklah, warna taklah cantik sangat. Sebab dia letak benda tu lah. Okay. Dan benda tu, orang dulu pakai lemak babi. Orang dulu. Dan dengar cerita kain tu, kalau kain orang kafir tak apa. Kain tu kain plekat nak buat semayang. Tu ada lemak babi tu, dengar cerita. Harus dia pakai. Sebab, bukan sebab babi tadi. Sebab dengar cerita tadi. Kalau yakin, confirm, tak boleh pakai. Mughalazah kan. Seperti, contoh lagi. Seperti jubun Syam. Jubun Syam ni benda pula. Apa benda jubun Syam? Satu makanan ke ada juga? Tengok. Oh tak ada. Baik tak ada. Satu makanan. Makanan yang berasaskan keju. Bahasa sekarang orang panggil apa? Cheese. Yang orang putih makan. Sekarang orang Melayu pun makan juga cheese. Jubun Syam ni cheese. Jenis cheese lah. Sejenis cheese. Bila macam tu, dia dibuat dia dengan campuran anak babi. Ataupun campuran susu. Susu babi. Okay. Maka dimakan akan dia oleh Nabi SAW. Seperti barang yang telah lalu sebutnya. Jangan salah baca. Kalau salah baca, kata Nabi makan anak babi. Bukan. So, yang dimasyhurkan. Yang dimasyhurkan dibuat. Dengar cerita, orang duk cakap. Viral. Yang tak tahu betul tak betul. Kalau viral confirm betul tak apa. Kebanyakan viral ni tak betul. Buktinya viral kedai situ sedap, kita pergi makan sedap tak? Yang beratur 2 jam. Sedap lah, tapi kalau nak beratur 2 jam tak patut. Sedap memang semua sedap. Kan? Jadi viral ni, viral rupanya ada cerita di sebaliknya. Viral lah. Baru silap rupanya. Jadi kebanyakan viral ni tak tepat 100% ataupun bohong terus. Jadi sama juga, diviralkan ada campuran anak babi ataupun susu babi, keju tadi, cheese tadi, ataupun yang sapu kat roti tu samalah. Dan dia ada juga dia buat daripada susu lembu ataupun lemak lembu, ada juga. Tapi cerita-ceritanya ada orang kata, hati-hati, buat benda hati-hati. Dapatkan Nabi makan. Kenapa? Nabi nak bagi tahu bukan boleh makan babi. Dengar cerita tak orang boleh pakai punya. Tak payah dengar. Tak payah pakai dengar cerita. Dan ini setengah daripada dalil yang menunjukkan atas bahawasanya harus dimakan akan segala makanan. Boleh makan segala makanan. Dan pakaian yang orang kata macam-macam ni, yang tiada yakin akan najis. Tak yakin ada najis kat situ. Boleh. Dan tiada menerima akan perkataan daripada segala manusia. Tak payah dengar lah orang cakap viral-viral, tak payah dengar lah. Dengan masuk najis bagian-bagian padanya. Sebenarnya dia masuk najis. Najis ni dia buat begini, dia buat begini. Tak payah dengar lah. Ikan geli. Kan dengar cerita. Dia buat macam ni ikan geli tau. Kalau orang kafir, dia akan ambil kulit babi ataupun daging-daging babi, perut-perut babi. Dia campak dalam kolam ikan geli.
Kalau usus-usus tu dengan kulit-kulit dia buat special. Saya pernah tengok. Lembu pun boleh, tapi babi lebih mujarab. Dia masuk, dia ambil kayu panjang, ranting panjang ataupun besi, dia ambil usus tadi, usus ataupun bahan yang dalam perut lah. Usus-usus tu ataupun kulit-kulit, dia pun masuk, dia apa? Masuk lah. Ikat kat situ. Lepas tu kolam dia besar. Kayu tu pun panjang. Dah sini dia pacak satu, pacak. Disangkut kayu yang telah diikat dengan usus, dengan kulit tadi dekat atas. Macam tu lah, sangkut. Macam tu. Okay. Biar 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 minggu. Dia nak bagi dedak kan, nak bagi makan ikan geli kan, tak payah. Dia pergi, dia jentik je tiang tu. Brrr, keluar apa? Ulat. Brrr. Tengok ikan geli apa? Makan. Jadi untung lah. Esok datang lagi, jentik lagi. Gitu. Buf, masuk. Brrr. Kita makan. Oh, garing sedap ikan geli. Garing sedap. Lemak molek. Ni lemak molek. Soalannya, hearsay dengar cerita. Saya tengok sendiri. Sekarang ni orang lain semua dengar cerita. Boleh makan. Yang tengok sendiri pun tengok yang situ aja kat Ipoh. Allah, terkeluar pula. Tengok kat situ je. Dekat Pahang lain. Tak tahu. Mungkin. Mungkin. Orang Melayu dia tak buat babi. Dia tengok teknik tu, dia buat lembu. Kulit lembu tu masa time korban tu, dia ambil. Nak buat apa ada lah. Memang untung banyak. Besar-besar ulat dia. Sebab kan lalat, singgah, apa semua kan besar-besar. Lalat. Dia ketuk macam tu. Gitu. Goyang. Bruf masuk. Untung banyak. Dedak mahal kan? Untung. Dan dia akan menambahkan perisa lagi kepada ikan itu. Soalannya, adakah boleh makan? Kalau benar sekalipun, ikan tu makan dah. Ikan tu makan, dah jadi ikan tu. Sebelum dia jual, dia pandai. Kafir ke Islam ke dia pandai. Dia kuarantin dulu. Dia masuk berapa hari dah? 4 hari ke 5 hari. Kuarantin dulu, dia masuk kolam bersih. Gitu ni. Bila dia kuarantin 3-4 hari, hantar, kita makan. Kita bukan makan ulat ke daging babi, bukan. Kita makan ikan geli. Dan ada tak bau babi? Kalau ada bau babi memang haram. Tak ada. Sedap. Lebih rangup lagi. Keruk-keruk. Makan dengan tulang-tulang. Penggemar geli. Tapi ada orang bila terbayang dia geli. Geli silakan, tapi jangan cakap haram. Sebab dengar cerita, tak boleh makan tu. Tu, kau nampak tak tu? Yang tu. Aku nampak dulu. Kau nampak kat mana? Kat tempat lain. Yang itu nampak itu. Tak nampak, jangan cakap. Maka boleh makan? Boleh makan. Nak ihtiyat berjaga-jaga? Silakan. Untuk diri sendiri. Anak bini tak nak bagi makan? Silakan. Bawah tanggungan kita. Orang, jangan cakap. Nak nasihat tak payah makan lah. Nak makan juga. Diam-diam je lah. Saya minta lain dia. Gok. Gitu je lah. Okay. Nak cerita dalam masalah fiqh, dia kena yakin. Selagi tak yakin, selagi itulah tak jatuh hukum. Bukan senang nak jatuh hukum. Allah, kita cerita bab khunsa banyak kali lah. Dia khunsa muskil, dia ada 2 alat kelamin. Dia ada alat kelamin lelaki dan perempuan dan tak keluar haid. Pagi dia kencing kot lelaki, malam dia kencing kot perempuan. Dia boleh adjust. Dia panggil khunsa muskil. Dia sendiri muskil, dia tu lelaki ke perempuan. Okay. Dia tersentuh lelaki, masa ambil ada wuduk, batal wuduk tak? Tak. Dia sentuh perempuan, tak batal. Sebab tak boleh yakin dia tu lelaki ke perempuan. Maka tak batal. Sedangkan kita tahu, kalau dia tak lelaki, mesti perempuan. Mesti. Sebab khunsa ni ada 2 alat kelamin. Sama ada dia tak lelaki atau perempuan. Dalam sudut fiqh, bila pegang, kau pegang lelaki ke perempuan? Nak cakap lelaki pun tak, cakap perempuan pun tak tahu. Tak tahu. Maka tak batal wuduk. Pegang lelaki pun tak batal, maka pegang perempuan pun tak batal. Pegang dua-dua baru batal. Sebab tak boleh lari dah. Pegang dua-dua baru batal wuduk. Kenapa sampai macam tu sekali? Sebab fiqh ni dia kena yakin. Fiqh dia tak ada, saya rasa takbir saya tadi tak berapa sah. Mana dia rasa? Sah tak sah? Ada qasad ta'arud ta'yin dalam takbiratul ihram? Ada. Sah. Tapi tak puas. Puas tak boleh masuk. Was-was tak boleh. Jadi pak, fiqh dia sharp. Terus sampai. Dia tak ada agak-agak entah-entah lebih baik terus. Tadi kita sembahyang maghrib. Mestilah ada wuduk. Memang yakin ada wuduk. Sekejap lagi nak sembahyang isyak. Ada wuduk tak? Adakah lepas sembahyang maghrib sehingga sekarang duduk ni ada jaga tak? Kentut tak jaga. Maksud jaga tu kemut ada. Mana ada? Duduk macam tu lupa
kan. Dia gitu aja. Tantah keluar kot. Tak ada tantah. Lepas ni sembahyang aja. Dia tak ada. Mana tahu kita, kalau kita jaga, kita yakin ada wuduk. Sebab kita jaga. Kenapa duk muka berkerut tu? Duk kepit. Sebab dia jaga. Okey, tak keluar. Jaga aja. Tapi kita mana jaga? Duk bercakap, duk begitu, duk begini, duk menulis, duk apa kan? Mana jaga? Kemungkinan tak keluar. Memang ada kemungkinan keluar. Tak sedar mungkin ada. Tapi yakin tak? Tak yakin. Ada wuduk. Kan selesai. Tu sikit lah nak cerita tentang yakin. Dan last sekali, dan ini setengah daripada dalil menunjukkan bahawa segala makanan, pakaian yang tiada yakin akan najis dan dia menerima akan perkataan segala manusia, tak wajib terima perkataan manusia, viral manusia tak wajib terima dengan masuk najis bagian-bagian gini padanya pada hukum syarak. Wallahu a'lam. Dan harus dimakan akan segala sayuran yang dibubuh baja tai. Apa cerita apa tu? Lima apa? 5 bali kan? Yang tambah kan? Comel. Kita tanam huduh limau kita. Tapi limau dia pula comel. Subur, manis. Berai-rai masuk gigit tu. Dengar cerita dia bubuh baja. Baja babi. Ni tengok lepas ni. Baja babi. Dan harus dimakan akan segala sayuran yang bubuh. Kalau dia sengaja bubuh dan kita tahu dia bubuh, masih lagi boleh makan. Cuma masalah dekat dibasuh muka lazah tu lah. Maksudnya luar tu. Kat luar tu kan masa dia nak spray apa tu, mesti terkena ke buah. Itu kita bincangkan datang. Macam mana? Okey, berhenti kat situ. Dan harus dimakan akan segala sayuran yang dibubuh baja tahi padanya. Baja tahi. Dengan tiada membasuh. Wallahu a'lam. Kita sedang tasbih kafarah dan suratul Asr. Harus